Okay, now we continue with set. Set is an irrational number in the form of n roots of a, where a is element of rational numbers and n is element of positive integers. Okay, n ni kita panggil dia sebagai index. Dan a yang dalam set ni kita panggil dia radicand. Set tu adalah lambang dia. Ni adalah lambang. Ni kita panggil set. Lambang dia ni set. Kalau ada nilai dalam tu, ini square root of 2. Ada nilai dalam tu, square root of 3. Kalau dia ada number kat luar, index dia, ini kita panggil cube root of 2. Kalau ada 4, fourth root of 2. Tapi kalau lambang ini sahaja, ini yang kita panggil dia sebagai set. This one kita panggil dia set. Okay. We go to properties of set. Kita tengok ciri-ciri properties untuk set. Okay, number 1, n root of a. N root of a kita boleh tukar dari bentuk index. So, dia akan jadi a power of 1 over n. Kita boleh tukar bentuk lah. Okay, so tengok example. Cube root of 2. So, kita boleh tukar dari bentuk index 2 power of 1 over 3. Kita boleh ubah dia punya bentuk. Okay. Yang kedua, kita ada n root of a power of n. Dan kita akan dapat a. Macam mana kita boleh dapat a? Kenapa dah tak ada dah nilai n tu? Okay, tengok example. Kita ada cube root of 5 power of 3. Okay, kita apply index kat sini. 5 power of 3. Okay, sebabkan dia ada cube root. Dia ada 3 kat luar. So, kan jadi 1 over 3. Okay, so kita boleh cancel out dia punya power. Kita boleh potong dia punya power. So, dapat 5 power of 1. 5 power of 1 adalah 5. So, kalau kita nampak, nilai root kat luar ni, index kita sama dengan power kepada nilai radicand yang kat dalam ni. So, kita boleh cepatkan terus dapat 5. Contoh lain, contohnya kalau saya kata fourth root of 3 power of 4. Ni boleh lajukan lah. Kita tahu terus dapat 3. Tak payah tunjuk step satu-satu pun tak apa. Terus laju. Okay. Number 3. Kita ada n root of a times b. Dalam dia radicand dalam set tu dalam bentuk darab. So, kita boleh pisahkan satu-satu. Boleh pisahkan dia. Sebab dia darab. Darab kalau darab dan bahagi ni kita boleh pisah. Tambah tolak tak boleh. Okay, tengok example. Kita ada fifth root of 32x. Okay, so x dengan 32 ni, 32 dengan x ni, dia darab. 32 tu darab dengan x. So, kita boleh pisahkan lah. Okay, so dia akan jadi fifth root of 32 and fifth root of x. Boleh pisahkan. Ni kita tunjuk contoh kata dia boleh dipisahkan. Kalau tak nak pisah pun tak apa. Okay, number 4. Kita ada n root of a over b. Okay, ni dalam bentuk bahagi pula. So, sama juga. Kita boleh pisahkan atas dengan yang bawah. Numerator dengan denominator kita boleh pisahkan. Numerator tu atas. Bawah tu denominator. Okay, tengok example. Kita ada cube root of 27 over 8. Bentuk bahagi dalam set tu. So, kita boleh pisahkan dia. Cube root of 27 divided by cube root of 8. Kita boleh pisahkan. Okay. Lepas tu, properties yang kelima, kita ada m root of n root of a. Dua kali root kat sini. Ada dua index kita. So, kita boleh combine letak dia darab sekali. Tu cara bentuk lain lah. Kita boleh tukar dia. Okay. Tengok example. Kita ada fourth root ni. Dua kali punca kuasa ni. So, kita boleh darab masuk. So, 8 root of 3. Boleh dia darab masuk. 4 dengan 2 ni kita darab masuk. Okay, now we go to operations on set. Nak tengok operasi untuk set. Macam mana kalau dari segi tambah, dari segi darab, bahagi. Boleh tak set ni buat? Okay, so kita tengok yang pertama. First, dia ada square root of a times with square root of a. Set a darab set a. Okay, dia akan terus dapat a. Kita boleh cepatkan. Terus dia dapat a. Okay, tengok example. Kita ada square root of 3 times square root of 3. Benda yang sama, ni sama je, square root of 3. Ini pun sama, square root of 3. Kalau dia darab, kita boleh lajukan terus 3.
Okay, kalau kamu tanya macam mana boleh dapat 3 tu? Okay, cara panjang dia, square root of 3 times square root of 3, dia akan dapat square root of 9. 3 darab 3 dapat 9. Okay, 9 ni pula adalah square root of 9, kita akan dapat 3. Itu cara panjang dia. Sebab kalau kita nak laju, nampak je benda yang sama, set dengan set ni sama sebiji, dalam pun sama, terus dia dapat 3. Okay, contoh lain, katalah kamu dapat set 4 times set 4. Okay, sama. Okay, terus lajukan 4. Kita jimat masa. Kita ada square root of A divide by square root of B. Okay, square root, kalau dua-duanya ada square root, kita boleh combinekan sekali. Walaupun dalam dia tak sama. Ini A, ini B. Tak sama. Tapi tak apa. Sebab dua-duanya ada set. So, kita boleh combine. Set yang tak ada nilai lah kat luar. Okay, kalau macam ni. Square root of 2, square root of 3. 2 dengan 3 tak sama. Tak apa. Tapi dua-duanya ada square root. Dua-duanya ada set. So, kita boleh combine je sekali. Letak 2 over 3. Okay, yang ketiga, kita ada A square root of B plus C square root of B. Okay, kita tengok belakang A dengan belakang C ni ada square root of B, square root of B. Maksudnya dia sama. Okay, bila sama, kita boleh letak dia kat luar. Macam factorize lah, letak dia kat luar. Okay, so kita ambil yang depan je. A plus C. Okay, example, kita ada 4 set 5 plus 3 set 5. Okay, set 5 dengan set 5 sama. Okay, bila sama, kita boleh tambah nombor lain. So, kita akan boleh buat 4 tambah 3 set 5. So, akan dapat 7 set 5. Kita boleh tambah kalau belakang dia ada set yang sama. Okay, contoh, kita ada 3 set 2 plus 4 set 2. So, kita nampak belakang nombor-nombor ni set yang sama. So, kita boleh tambahlah 7 set 2. Yang ini tak tunjuk pun tak apa. Step ni tak tunjuk pun tak apa. Terus lajukan, tambah terus pun boleh. Ini saya nak tunjuk supaya kamu nampak, faham. Okay, number 4. Kita ada square root of A, set A, saya panggil set plus set B square. Dia ada plus kat situ. Bila ada plus, kita kena solve macam buka bracket. Macam contohnya ni. Kita buka bracket 2. Ulang 2 kali. Ulang 2 kali dan expand satu-satu. Set A darab set A dapat A. Buat satu-satu. Okey. Sekarang ni kita tengok example. Kita ada set 3 plus set 2 power of 2. So, kita boleh buka dia. Set 3 plus set 2 darabkan dengan set 3 plus set 2. Okay, so kita expand tu satu. Darab satu-satu Okay, so kita darab. Okay, set 3 darab set 3. Set 3 darab set 3, benda yang sama. So, bila benda yang sama, kita boleh lajukan terus. Dapat 3. Okay, lepas tu, set 3 darabkan dengan set 2. Tambah set 6. 3 darab 2 dapat 6. Okay, lepas tu, kita ambil yang seterusnya pula. Set 2 timeskan dengan set 3, dalam dia tak sama. Bila dalam dia tak sama, kamu kena darab macam biasalah. Plus set 6. Okay, dan yang belakang, kita darab lagi 2 dengan set 2. Okay, set 2 darabkan dengan set 2. Set 2 darabkan dengan set 2, dia benda yang sama. Set 2, dalam dia sama. So, kita boleh cepatkan terus dapat 2. Hilang set. Set 2 darab set 2 akan dapat 2. Okay, dan kita boleh solve akan jadi 5 plus, okay, set 6 dengan set 6. Okay, bila kamu nak tambah, kena pastikan belakang dia sama. So, set 6 dengan set 6 sama. So, kat depan set 6 ni umpama ada 1, ini pun ada 1. So, akan jadi 2 set 6. Operations on set ni sangat penting untuk kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu tak boleh nak solve apa-apa operasi untuk set. So,
saya nak conclude balik supaya kamu lagi nampak. The last, kalau kamu jumpa set yang sama, kamu darab. So, dia akan jadi 3 sahaja. Sebab dia sama darab. Dia darab ni Okay. Kalau kamu jumpa set 3 times set 2. Okay, tak boleh laju kan? Kita kena buat tu satu. So, kan di set 6. Okay, darab juga dalam. Yang ini tak boleh laju kan? Sebab dia benda yang sama. Set 3 tak boleh laju dapat 3. Tapi set 3 dengan set 2, dia tak boleh nak laju sebab dia tak sama. So, terus dapat set 6. Kena darab dalam dia. 3 darabkan dengan 2. Ni untuk darab. Contoh lain, kalau set 4, kamu darabkan dengan set 3. Okay, dalam dia tak sama dua-dua. So, kita dapat set 12. Kita darab je lah. Tapi kalau kita jumpa nombor yang sama, set 5 times set 5, kita boleh lajukan terus dapat 5. Okay. Kalau untuk tambah dan tolak pula. Kalau kamu jumpa 3 set 3 plus 2 set 3. Okay, kita tengok belakang dia ni sama. Bila sama, kita boleh tambah. So, kan jadi 5 set 3. Kita boleh tambah yang depan. Okay, so, nilai depan ni kita boleh tambah. 3 tambah 2 dapat 5. Okay, sebagai contoh lain. 2 set 2 minus 4 set 2. Okay, untuk tolak pula pun sama. Kena pastikan yang belakang ni sama. Baru kita boleh tolak. Okay, sekarang ni belakang dia sama. Dua-duanya set 2. So, kita ambil 2. Tolakkan dengan 4. So, dapat negatif 2. So, dapat negatif 2 set 2. Okay, apa pula jadi kalau dia tak sama? Contoh lain. Saya bagi 4 set 2 tambah 3 set 3. Okay, untuk tambah tolak, kena pastikan yang belakang ni sama. Baru boleh tambah atau tolak. Tapi sekarang tak sama. Apa jadi? Tak jadi apa-apa. Itulah jawapan dia. Tak boleh nak solve pun. Biar je. Inilah answer dia. Sama saja. Tak ada efek apa-apa. So, conclusionnya, tambah tolak, kena pastikan yang belakang dia sama set. Baru boleh tambah dan tolak. Tapi kalau darab, tak ada masalah. Darab je terus. Walaupun dia tak sama. Kalau sama, dia terus cepatkan lah. Dapat 3 macam ni cepatkan. Sebab dia sama. Kalau dia tak sama, kamu kena darab dan set tu tak hilang. Okay, now we go to exercise to make you more understand with this subtopic. Dia kata, without using calculator, simplify square root of 45. Okay, kita nak kecilkan 45 ni. Square root of 45. Okay, caranya kita kena fikir 45 tu berapa darab berapa dapat 45. So, kita fikir kita dapat square root of 9 darabkan dengan square root of 5. 9 darab 5 dapat 45. Okay, lepas tu square root of 9 ni kita boleh kecilkan. Square root of 9 kita boleh simplify jadi 3 set 5. Itulah jawapan dia. Set 5 tak nak buat apa dah. Kamu tekan calculator pun ada point-point. So, tak boleh ambil lah. So, biar je jawapan kamu macam ni. Tak perlu ubah dalam point. Okay. Yang B, square root of 63. So, kena fikir. Berapa darab berapa dapat 63. So, fikir. Calculator, kamu akan dapat square root of 9 darabkan dengan square root of 7. 9 darab 7 dapat 63. Okay, so divide 3. Okay, so kita tahu square root of 9 akan jadi 3. 3 square root of 7 divide by 3. Dan benda yang sama kita boleh cancel out. So, tinggal square root of 7. Okay, and C, kita ada 6 set 7 plus 2 set 7. Okay, bila melibatkan operasi tambah atau tolak, kena cek dulu yang belakang dia sama ke tak. Set dia tu sama tak? Okay, sekarang kita nampak dia sama je. Dua-duanya set 7. So, kita boleh tambah nombor yang depan dengan depan. So, 6 tambah 2 jadi 8. Yang belakang copy balik. 8 set 7. Okay, then D. D, 5 set 3 minus 27 minus square root 27. Okay, kita nampak set dia tak sama. Ni set 3.
Ini set 27. Tak payah buat dah lah. Tak boleh solve, tak sama. Okay, tak. Kita tengok dulu. Okay, set 3 tak boleh ubah apa-apa. So, dia kekal lah sebagai 5 set 3. Tak boleh nak buat apa-apa. Set 3 memang tak boleh kecilkan dah. Okay, then set 27 kita tahu dia boleh kecilkan. Sebabnya 27 adalah hasil darab set 9 dengan set 3. Then set 9 kita tahu dia akan jadi 3. Tekan kalkulator je. Kita dapat 3. Okay, sekarang ni kita dah nampak bila operasi tolak atau tambah, set dia mesti sama. Baru kita boleh solve. So, kita sekarang dah nampak dah sama. So, kita boleh solve lah. 5 tolakkan dengan 3. So, akan dapat 2 set 3. Okay, next question. Kita ada square root of 75 plus 2 square root of 48 minus 5 square root of 12. So, kita kena ubah dulu semua set yang ada ni supaya dia jadi sama. Baru kita boleh tambah dan tolak. Okay, so kita kena ubah. Square root 75 adalah hasil darab square root of 25 dengan square root of 3. 25 darab 3 baru dapat 75. Okay, plus 2. Okay, 48. 48 ni ada banyak sangat dia punya hasil darab. Kan? 48, 6 darab 8 pun boleh. Lagi berapa? 12 darab 4 pun boleh. 16 darab 3 pun boleh. Okay, so nak guna yang mana satu ni? Okay, sekarang ni kalau 68, kita tak boleh nak kecilkan dah. Set 6 lah, tak payah nak buat apa. Set 8 pun, set 8 lah, tak payah nak buat apa. Tak dapat terus kita nak solve. So, tak payah ambil yang tu. Sebab tak direct boleh solve terus. Okay, kalau set 12 dengan set 4 pun sama. Set 4 boleh dapat 2. Tapi set 12 ni kena kecilkan lagi. But 12 tu boleh solve lagi. So tak nak lah. Tak nak banyak kerja. Tak nak ambil dia. Okay. Lepas tu kita ada 16 dengan 3. Okay, 16 dengan 3. Set 3 memang tak boleh buat apa-apa dah. Nak kecilkan pun tak boleh dah. Okay, set 16 kita boleh kecilkan terus. Set 16 akan dapat 4. So direct terus. So kita ambil yang ni lah. So supaya senangkan kita. Tak payah buat banyak kerja. So kita ambil set 16 dengan set 3. Okay, tolak 5. Okay, set 12 pula. Set 12 pun sama. Ada banyak dapat darab dapat 12. Kan? 6 darab 2 dapat 12. 4 darab 3 pun dapat 12. So, nak pilih yang mana satu? Okay, so kalau saya ambil set 6 dengan set 2, dia tak berapa cantik lah sebab set 6 tak boleh nak solve. Set 2 pun set 2 juga. Tak boleh nak hilangkan salah satu set. Okay, sebab kita kena pastikan ada tinggal satu set je. Tak nak dua-dua ada set. Okay, so kita ada lagi satu pilihan. Set 4 dengan set 3. Okay, set 4 akan jadi 2. Set 3 tak boleh nak buat apa. So kita boleh ubah salah satu jadi number. So bolehlah ambil set 4 dengan set 3. So letak set 4, set 3. Okay, dan kita solve. Set 25 adalah 5. Okay, set 16 kita dapat 4. Set 4 kita akan dapat 2. Kita solve lagi bagi nampak cantik teratur dulu. Plus 8 set 3 minus 10 set 3. Okay, sekarang ni kita nampak kita dah kecilkan dah semua. Dan kita nampak semua sama. Set 3 semua. So bila dah semua set 3 kita boleh solve. Okay, so 5 tambah 8 13. 13 tolak 10 dapat 3. So 3 set 3. Itulah answer. Now we continue question number 2, multiply. Kita nak darab. Okay. Untuk darab, tak kisah dia punya set sama atau tak, kita tetap boleh darab. Tapi, cara nak darab dia, kita kena ambil depan, darabkan dengan yang depan. Belakang yang ada set dengan set. Set dengan set, nombor dengan nombor biasa dengan nombor biasa. Tu cara darab dia. So, 3 darab 5, 15. 6 darab 7, 42. Okay, tapi kita kena fikir pula. 42 tu boleh kecilkan tak? Sebab jawapan kita kena bagi yang paling simple. So, 42 adalah hasil darab. Okay, so kita fikir 42 adalah 6 darab 7 dengan 21 darab 2. Tapi, dua-dua pilihan ni tak cantik. Tak boleh nak simplify pun.
But 6, 7 memang tak boleh solve. 2, 1, 2 pun tak boleh nak solve, tak boleh nak simplify. So 2, 2 tak dapat. So bila 2, 2 tak dapat, jawapan kita cukup setakat ni aja. Tak boleh nak solve lagi dah. Okay. Next question. 7 set 8 times with 10 set 6. Okay. So depan dengan depan. Nombor biasa dengan nombor biasa kita darab. So akan dapat 70. Okay. Set 8 darab set 6 akan dapat set 48. Okay, set 48 kita boleh kecilkan dulu. Okay, set 48 adalah hasil darab set 12 dengan set 4 ataupun set 6 dengan set 8 ataupun set 16 dengan set 3. So, kita dah bincang dah tadi. Yang paling sesuai adalah set 16 dengan set 3. Ni yang paling okey sebab dia paling senang direct terus. So, 70 times set 16 dengan set 3. Set 16 kita boleh simplify jadi 4. Dan kita darab nombor bulat dengan nombor bulat. So, 280 set 3. Okay, soalan C pula. Okay, soalan C, dia darab set 3 dengan bracket ni. So, sama je lah macam kamu belajar darab biasa tu. Kena expand satu-satu. So, kena expand set 3 dengan yang ini. Dengan set 3 dengan yang ini. Kena expand satu-satu lah. Sebab dia darab. Konsep dia biasa. Macam darab biasa. Okay. Sekarang kita darab. Okay. Awal-awal ni kita buat satu-satu dulu. Nanti kamu dah terror dah boleh laju dah. Okay. So darab. Kena di 4. 4 ni nombor bulat. So salin balik je. Okay. Set 3. Set 7. Minus. Okay. Darab yang belakang. Set 3 darab set 3. Kita nampak kan benda dia sama. Okay. Bila sama kita boleh lajukan terus dapat 3. Yang depan ni dia tak sama. Tak sama tak apa. Tapi kita boleh darab dalam dia. Okay, so 21 kita tak boleh kecilkan dah. 21 tu tak boleh nak simplify lagi dah nombor lain. So cukuplah setakat ni jawapan dia. Okay, now kita akan continue soalan D. Soalan D dia bagi 2 bracket. Okay, bila 2 bracket kena expand yang panjang tu. Satu-satu kita kena darab masuk. Okay, sekarang ni kita darab satu-satu. Kita ambil yang depan dulu, darabkan dengan yang depan. Okay, 2 set 3 darab 6 set 3. So, nombor bulat darabkan dengan nombor bulat. Set darabkan dengan set. So, 2 darab 6 dapat 12. Lepas tu, set 3 darab set 3. Set 3 darab set 3. Benda yang sama kita darab. So, dia akan cepatkanlah jadi 3 sahaja. Okay, sekarang nak darab yang belakang pula. Okay. Pun sama. Nombor dengan nombor. 2 darab 2 akan jadi 4. Set 3 dengan set 2. Set 3 dengan set 2. Dia tak sama. So, tak sama. Kita kena darab macam biasa. Jadi set 6. Okay. Lepas tu, kita ambil yang seterusnya. Darab yang depan ni. So, 4 darab 6 dapat 24. Set 2 darabkan dengan set 3. So, akan jadi set 6. Sebab dia tak sama. So, kena darab masuk je. Okay, tambah lagi. Dengan yang belakang pula kita darab. Dengan yang belakang. Okay, 4 darab 2, 8. Set 2 darab set 2. Okay, benda yang sama. Set 2 sama. So, dia akan automatik jadi 2. Okay, dan kita boleh solve. Ni darab dapat 36. 4. Okay. Lepas tu, kita tengok pula yang ini. Set 6. Set 6. Sama. Bila sama, kita boleh tambah nombor bulat dia tu. So, akan jadi 28 set 6. Okay, tambah. Yang belakang ni tak ada apa-apa. Solve macam biasa, 16. Okay, so nombor bulat kita tambah. Akan jadi 52. Okay, then 28 set 6. Set 6 tak boleh nak kecilkan dah. So, stop sampai sini. Okay, habis soalan D. Okay, sekarang tengok soalan yang terakhir, E. Sama juga, kita nak expand 2 bracket. Nak darab 2 bracket. Okay, first, kita darab dulu yang pertama ni. Okay, kita darabkan jadi 2 darab 2, 4. Dia tak ada set kat belakang, so abailah. So, set 3 ni salin. Tak ada apa-apa set. Okay, lepas tu, next dia. Darab pula dengan yang belakang. Akan jadi minus. 2 darab 3, 6. Set 3 darab set 3. Benda yang sama. So, akan jadi 3 sahaja. Lepas tu kita teruskan lagi. Darab yang ini pula.
3 darab 2 akan dapat 6. So, plus 6. Then, darab pula yang belakang. 3 darabkan dengan 3 set 3. So, 3 darab 3 akan dapat tolak 9. So, dia tak ada set. So, kita salin balik je set yang belakang. 3. Okay, lepas tu, kita tengok ada tak set yang sama. So, kita nampak yang ini set dia sama. Set 3, ini pun set 3. So, bila set tu sama, nombor depan dia kita boleh solve. So, 4 tolak 9, negatif 5. Okay, lepas tu, negatif 6 darab 3, kita boleh darab, dapat 18, tambah 6. Okay, lepas tu, kita solve lagi. Negatif 18 tambah 6, dapat negatif 12. Okay, tak ada nak simpulkan dah, cukup sampai sini, habis. Okay, sekarang kita dah habis untuk introduction kepada set.